Okey, bertemu kembali dalam revisi kimia tingkatan 4, tajuk jadual berkala. Kali ini kita nak lihat pasal bab unsur logam peralihan. Okey. Baik, logam peralihan berada di dalam kumpulan daripada kumpulan 3 sampai kumpulan 18. Yang kita sebenarnya nak ingat ialah hak rendah dalam jadual berkala ni. Okey. Iaitu daripada 3 sampai 12. 3 sampai kumpulan 12. Okey. Baik. Unsur-unsur peralihan semuanya adalah logam. Semua adalah logam. Okey. Jadi bila dia logam, dia mempunyai sifat logam lah. Okey. Antara sifat am logam ialah berkilau. Ya. Yang kita belajar dalam logam kumpulan 1. Dia berkilau. Dia takat lembut, takat didih tinggi. Dia mengalihkan elektrik. Dia mengalihkan haba. Itu sifat-sifat am bagi logam. Okey. Jadi semua kumpulan unsur peralihan ni mempunyai sifat-sifat sebegitulah seperti logam. Baik, selain daripada sifat logam tu, sifat am logam, dia ada sifat istimewa dia. Okey. Biasanya dia akan tanya ni ajalah sifat unsur kumpulan logam peralihan ni, dia akan tanya sifat istimewa. Okey, ada 4 sifat istimewa dia. Okey, 4 sifat istimewa dia. Yang pertama, membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Okey. Apa maksud ion sebatian berwarna? Maknanya ada warna, ada color. Kalau unsur kumpulan 1 logam juga kita belajar sebelum ni. Kita larutkan dalam air, dia jadi ion, dia tak ada warna. Natrium, kalium, lithium. Okey, dia tak ada warna. Tapi dalam unsur kumpulan logam peralihan ni, bukan semua setengah saja berwarna. Contohnya ialah ion ferron, besi. Ferron 2, ferron 3 ada warna dia masing-masing. Hijau bagi ferron 2 plus. Ini kena hafal lah. Ferron 3 plus warna dia perang. Okey. Kromat ni CR3 ni kromat warna dia hijau. Yang perlu betul ingat ialah kupram lah. Kupram ni biasa warna biru. Setiap benda yang ada yang warna biru yang kita lihat di sekitar kita ni, mana dia ada unsur ion kupram. Okey. Betul juga dengan ferron dan juga ferron 2 plus, ferron 3 plus. Ferron ni dia menunjukkan warna dia. Contohnya besi. Bila dia karat tu dia akan jadi ion. Okey. Mula-mula warna hijau. Hijau tu sebab dia jadi ferron besi tu, dia karat dia akan jadi ferron 2 plus dulu. Kemudian lama-lama dia karat kuat-kuat, dia akan jadi warna perang. Dia akan bertukar kepada ferron 3 plus. Okey. Kemudian menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatiannya. Okey. Apa nombor pengoksidaan? Nombor pengoksidaan ni cas lah. Ni ialah cas. Cas bagi logam tersebut. Maknanya cas dia lebih daripada 1. Okey. Biasanya logam dalam kumpulan 1, contohnya lithium, cas dia positif 1. Magnesium 1, cas dia positif 2. Tapi bukan semua. Setengah dalam kumpulan unsur dalam kumpulan logam peralihan ni punya cas yang lebih daripada 1. Contohnya ialah ferrum ada positif 2, positif 3. Kupram ada positif 1, positif 2. Mangan ada positif 2, 4, 6, 7. Ataupun pelambam. Pelambam ada positif 2, positif 4. Okay. Itu dia contoh-contoh bagi nombor pengoksidaan berbeza. Nombor pengoksidaan itu ialah cas dia. Kemudian seterusnya dia membentuk ion kompleks. Membentuk ion kompleks ialah dia punya formula dia panjang. Okey, contohnya ion hexasionaferat 3. Okey. So ni formula dia. FeCN ni bracket ni ada cas dia. Negatif 3 ni cas dia di atas. Okey. Maknanya kompleks tu maknanya dia punya ion dia tu, dia punya formula dia panjang. Dia bergabung dengan beberapa unsur lain untuk jadi ion. Okey. Biasanya kita kenali ion sebenarnya ni
satu unsur saja, klorin negatif 1, hidrogen positif 1, ataupun oksigen negatif 2. Ini ion-ion yang tidak kompleks. Ion kompleks lebih daripada 1. Ada ferrum, ada karbon, ada nitrogen. Ada contoh lainnya ialah tetra amina cuprum 2. Dia ada cuprum dan nitrogen ataupun amonia NH3, kemudian ada bracket 4, kemudian ni negatif 2. Cas dia ni negatif 2 ni ialah cas dia negatif 2. Okey. Itu maksud ion kompleks. Itu yang mempunyai formula yang kompleks, yang lebih daripada 1. Akhir sekali ialah kumpulan sifat istimewa bagi kumpulan unsur-unsur peralihan ni ialah dia digunakan sebagai mangking di dalam perindustrian. Mangking ni. Mangking ni apa maksud mangking? Mangking secara definisi ialah bahan kimia yang mempercepat ataupun memperlambatkan suatu tindak balas tanpa mengambil bahagian dalam tindak balas tersebut. Okey, contohnya tindak balas haba dia guna ferrum sebagai mangking dia. Haba ni ialah untuk menghasilkan amonia, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen, so hasil dia NH3 amonia. Jadi ferrum tak ada dalam ferrum tidak mengambil bahagian dalam tindak balas ni. Dia ditulis di atas anak panah sebab dia mangking. Okey. Jadi dia hanya mempercepat ataupun memperlambatkan satu tindak balas. Sebab tu okey, mangking ni ada dua. Percepat kita panggil mangking positif. Kalau ada satu lagi ialah mangking negatif. Mangking negatif ni memperlambatkan satu tindak balas tu. Okey. Untuk mempercepat ada kegunaan dia, untuk perlambat tu ada kegunaan dia dalam suatu tindak balas kimia. Kemudian nikel, nikel digunakan dalam penghidrogenan untuk penghasilan margarin. Kita belajar dalam tajuk sebatian karbon. Kemudian vanadium oksida, kita belajar proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Semua tu mangking yang digunakan di dalam industri. Okey. Kemudian antara boleh tengok sini ialah warna-warna yang terbentuk daripada unsur dalam logam peralihan. Contoh kumpulan sulfat, dikromat, kromat, kalium sulfat, kobalt sulfat dan sebagainya. Okey, itu saja. Biasanya yang masuk dalam PSL itu sajalah. So kita jumpa lagi. Sekian dulu.